أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi dalam siri tadabbur Tafsir Mubin. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan perihal firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah bermula pada ayat 276 sehingga ayat 277. Marilah kita bersama-sama mendengar akan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba, dia juga yang menyuburkan sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada setiap orang kafir yang selalu melakukan akan kejahatan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah pengertian kepada ayat ini? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Allah Subhanahu wa taala mencabut agan keberkatan daripada riba. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan riba? Biasa kita mendengar dalam istilah kita, riba ini dimaksudkan dengan bunga ataupun faedah. Dan kita kena ingat bahawa riba itu adalah merupakan satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Sebenarnya ayat pengharaman berkaitan riba itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 275 daripada surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bila kita lihat dalam hal ini, kita sering sebut bahawa riba itu adalah merupakan bunga ataupun faedah. Dan kita ingin tekankan bahawa riba itu satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun barangkali dinamakan dengan nama yang lain, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nak sebut bunga ke, faedah ke, dividen ke dan sebagainya, maka sekiranya ia adalah terhasil daripada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah dia dalam kategori riba. Dan pastinya kita pernah mendengar akan satu lirik lagu, ya, bagai bulan jatuh ke riba, nak duit dapat sekali bunga. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan riba, maka pasti di sana ada mudaratnya. Dan pasti di sana ada dosa yang besar yang menanti golongan yang bermuamalah ataupun berurusan dengan riba. Di mana kita boleh lihat riba ini berlaku? Sebenarnya dalam banyak perkara. Yang pertama sekali berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai pinjaman. Ya, apa yang dipanggil sebagai pinjaman, dan kalau kita lihat dalam hal ini, sama-sama untuk kita mengambil pedoman dan iktibar, sama-sama untuk kita melihat semula bagaimana dengan pinjaman kenderaan kita, bagaimana dengan pinjaman perumahan kita, bagaimana pula dengan hal-hal yang lain yang melibatkan kewangan dan sebagainya. Jadi saya ingin menyeru untuk kita bersama-sama melihat bahawa riba ini ada di mana-mana. Jadi secara amnya untuk kita melihat, kita ini sebagai umat Islam khususnya, janganlah kita bermuamalah ataupun berurusan dengan riba ini dalam sistem-sistem yang konvensional. Sebagai contoh,
kalaulah kita ingin membeli kenderaan dan sebagainya, kita dapatkanlah perkhidmatan pembiayaan daripada perbankan Islam yang cukup banyak ada di Malaysia ini. Begitu juga sekiranya kita ingin mendapatkan ataupun memiliki rumah dan sebagainya, kita rujuklah kepada pembiayaan yang ditawarkan dalam perbankan Islam. Begitu juga kita lihat pada hari ini, seolah-olah begitu mudah untuk kita ini bergelumang dengan riba, kerana sehingga ke hari ini ada juga perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan dalam bentuk pinjaman konvensional yang tidak patuh syariah. Jadi sama-sama untuk kita beringat bahawa dosa riba itu adalah besar sekali. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, bahawa seringan-ringan dosa riba itu adalah seperti 36 kali berzina dengan ibunya sendiri. Ini merupakan satu dosa yang sangat besar, dan kita kena ingat bahawa dosa besar itu sekiranya kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bimbang akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Sama-samalah kita beringat dalam hal yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada golongan yang bermuamalah dengan riba bahawa mereka ini akan dicabut keberkatan dalam kehidupannya. Bagaimana dicabut keberkatan dalam kehidupan? Sekalipun barangkali kita dapat melihat seseorang itu berada dalam keadaan yang mewah dan sebagainya, tetapi kadang-kadang hidupnya tidak tenang sama sekali. Kenapa? Kerana barangkali apa yang diperolehi daripada hasil dan sebagainya adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat, sebagai contoh terhasil daripada riba. Jadi dengan sebab itu, hendaklah kita mengambil peringatan dalam hal seperti ini. Dan pada ayat yang ke-277 ini, Allah Subhanahu wa taala nak memberikan apa? Memberikan kegembiraan kepada siapa? Kepada golongan yang beriman dan beramal saleh, dan juga wa atawuz zakah. Mereka mendirikan solat, aqamus salah wa atawuz zakah. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi sempena bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita, ahli keluarga kita, supaya tidak lupa akan kewajipan kita menunaikan zakat. Dan kena ingat bahawa zakat itu bukan sekadar zakat fitrah sahaja, tetapi ada lagi satu jenis zakat yang wajib juga untuk kita tunaikan, iaitulah dia zakat harta. Zakat pendapatan kita, zakat daripada wang simpanan kita, zakat daripada perniagaan kita, zakat daripada saham dan sebagainya. Itu semua hendaklah termasuk dalam kiraan kita untuk menunaikan zakat pada setiap tahun. Sekalipun barangkali tempoh matang zakat kita itu bukan pada bulan Ramadan, tapi kita ambillah keberkatan pada bulan Ramadan untuk kita menyempurnakan zakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan akan ganjaran dan pahalanya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini akan dapat manfaatnya dan dapat kita kongsikan kepada yang lain. Dan ingatlah bahawa dosa riba itu adalah dosa yang besar. Hendaklah kita bersama-sama menjauhinya, dan jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk kita menunaikan zakat, terutamanya zakat fitrah pada bulan Ramadan ini, dan juga zakat-zakat yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan keberkatan dan kerahmatan kepada kita semua. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.